Coco dan wangian abadi. Pada satu malam di Paris pada tahun 1920, Coco Chanel duduk di sebuah kafe kecil, termenung memikirkan satu soalan besar. Bagaimana aku boleh cipta sesuatu yang kekal lebih lama dari sekadar pakai? Sebagai seorang pereka fashion yang semakin dikenali, dia mahukan sesuatu yang bukan sahaja nampak cantik di mata, tetapi juga boleh dirasai dan diingati, sesuatu yang abadi. Sejak kecil, Coco bukan gadis biasa. Hidupnya bukan mudah. Dia dibesarkan di rumah anak yatim selepas ibunya meninggal dunia dan ayahnya menghilangkan diri. Di tempat itulah dia belajar menjahit. Tetapi Coco selalu punya impian yang lebih besar. Daripada sekadar hidup dengan mesin jahit, dia mahu mengubah dunia. Kini, dia sudah menjadi seorang pereka ternama, membuka butik sendiri di Paris. Fashion yang dia bawa berbeza, simple, elegan dan bebas daripada segala kekangan fashion wanita yang serba ketat pada zamannya. Tetapi bagi Coco masih ada satu kekurangan. Pakaian akan lusuh dan pudar. Dia berfikir, tetapi bau boleh kekal dalam ingatan selamanya. Maka bermulalah misinya untuk mencipta sesuatu yang luar biasa, sebuah wangian ikonik. Coco bertemu dengan seorang perfumer terkenal bernama Ernest Biok, seorang lelaki yang juga berani mencuba sesuatu yang luar biasa. Mereka berdua duduk di sebuah makmal kecil, bermain dengan pelbagai ekstrak bunga dan campuran bau yang eksotik. Coco tidak mahu sekadar perfume dengan bau bunga biasa seperti yang sudah banyak yang ada di pasaran. Saya mahukan sesuatu yang lain, kata Coco. Bau yang bukan sekadar bunga, mawar atau jasmin. Saya mahukan bau yang menggambarkan kebebasan dan kekuatan seorang wanita. Ernest kemudiannya memperkenalkan Coco kepada bahan yang jarang digunakan ketika itu, aldehyde, yang memberi aroma segar dan sedikit tajam, seakan-akan ingin malam di tepi laut. Coco terpesona. Selepas mencuba beberapa sampel, dia memilih botol kelima dari koleksi Ernest. Botol itulah yang menjadi Chanel No. 5. Pada tahun 1921, Chanel No. 5 dilancarkan secara eksklusif kepada pelanggan terpilih. Wangian itu segera menjadi bualan orang-orang kaya dan bangsawan Paris. Bau Chanel No. 5 bukan sekadar harum, ia punya karakter, ia punya jiwa. Satu ketika seorang wartawan bertanya kepada Coco, apa yang istimewa tentang Chanel No. 5? Dengan senyuman penuh yakin dia menjawab, ia adalah wangian seorang wanita, bukan bunga. Pada tahun 1952, Coco Chanel mendapat hadiah yang tidak ternilai. Selebriti Hollywood Marilyn Monroe dengan ikhlas berkongsi kepada dunia bahawa dia hanya memakai beberapa titik Chanel No. 5 sebelum tidur. Pengakuan ikhlas itu melonjakkan populariti perfume tersebut hingga ke tahap legenda. Chanel No. 5 kini bukan sekadar perfume, ia menjadi simbol keanggunan dan kemewahan. Hingga ke hari ini, Chanel No. 5 kekal sebagai salah satu wangian paling ikonik di dunia. Setiap kali seseorang memakainya, mereka bukan saja mencium bau bunga, aldehyde dan elegan, mereka juga merasai ruh kebebasan Coco Chanel, seorang wanita yang berani bermimpi lebih besar dari dirinya. Apa yang kita lihat, tuan-tuan? Kadang-kadang sesuatu yang hebat lahir bukan dari kemewahan, tetapi daripada keberanian untuk melawan arus dan melihat dunia dengan cara berbeza. Seperti Coco Chanel, siapa sangka seorang anak yatim boleh mencipta legasi yang masih kekal bau harum hingga ke hari ini.